Al-Quran, Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, menyambung kita dalam tafsir surah Yusuf pada jilid yang keempat, muka surat 586 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Pada ayat 51, 52, 53. Qala ma khatbukunna idh rawattunna Yusuf an nafsihi kunna hasya lillahi ma 'alimna 'alayhi min su'. قالت امرأة العزيز الآن حسحس الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. Sadaqallahul azim. Raja berkata kepada wanita-wanita itu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadamu? Mereka berkata, Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui satu keburukan padanya. Berkatalah isteri Al-Aziz, sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggodanya untuk menundukkan dirinya kepadaku, dan sungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar. Yusuf berkata yang demikian itu agar dia Al-Aziz mengetahui bahawa sungguhnya aku tidak berkhianat kepadanya di belakangnya, dan bahawasanya Allah tidak meridai tipu daya orang-orang yang berkhianat. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, kerana sungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sifat hati dan dikasih sekalian, telah saya huraikan banyak hadis yang muji sifat Nabi Yusuf AS, ketabahannya dan juga kemuliaan, ketinggian martabat, kesabarannya. Sebab itu dalam Musnad Ahmad dan juga dalam As-Sahihaini, riwayat Bukhari dan juga Muslim, hadis yang diriwayatkan daripada Imam Az-Zuhri daripada Sa'id bin Abi Salamah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi pernah bersabda, nahanu ahaqqu bi syakki min Ibrahim idh qala Rabbi arini kaifa tuhil mauta wa yarhamullahu lutan laqad kana ya'wi ila ruknin syadid walau labistu fi sijni ma labisa Yusuf la ajabtu da'i. Kami ini sepatutnya lebih banyak ragu daripada Ibrahim, lebih banyak syak daripada Ibrahim. Kerana Ibrahim AS pernah bertanya kepada Tuhannya, Ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan makhluk yang telah mati, orang yang telah mati. Telah saya huraikan lanjutannya dalam kuliah lalu. Dan semoga Allah beri rahmat kepada Lut alaihi salam, dia berlindung kepada keluarga yang kuat. Dan seumpama kalau aku tinggal dalam penjara seperti Yusuf, tentulah aku akan menyambut permintaan daripada raja. Ini menunjukkan kepada tawaduknya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu baginda ketika mengulas beberapa perkara berkaitan dengan nabi-nabi terdahulu, sifat baginda mengatakan nak banding nabi-nabi itu dengan kita, kalah kita. Begitu maksud Nabi SAW. Tapi bukanlah bererti pangkat Nabi jatuh disebabkan kurang daripada nabi-nabi tersebut. Nabi Muhammad adalah kedudukan yang paling tinggi, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan kualiti daripada Nabi seperti yang kita tahu melebihi daripada Nabi-Nabi terdahulu. Dan baginda juga akan diberikan al-maqam al-mahmud, menunjukkan kepada ketinggian darjat baginda banding dengan Nabi-Nabi yang lain. Tapi itu sifat Nabi kita, tawaduknya Nabi kita, dan menunjuk kepada pujian baginda kepada Nabi-Nabi yang terdahulu. Jadi firman Allah di sini, raja pun terus berkata kepada wanita itu, wanita-wanita yang dikumpulkan. Raja tidak tahu apa yang berlaku dan kesibukan dia mentadbir negara, maka bagai perkara yang berlaku sekarang baru dia tahu. Dan saya telah jelaskan dalam mentafsir Al-Quran, kita perlu memahami ada madhamin, ada perkara yang bersifat mahadhif, ada bersifat matuyat, ada yang tidak dinyatakan kerana dapat difahami daripada siyak, daripada konteks cerita. Perkara itu bagi orang yang bijak, labib, maka dia akan faham. Tak perlulah diceritakan lanjut macam contoh yang telah saya berikan. Hari itu saya pergi umrah, saya kena tahan dengan polis. Sekarang kamu ada depan saya kan? Tak perlulah saya tanya ke penjara, kena jail berapa lama, berapa tahun. Kan orang tu bercerita pada kita satu pengalaman dia, maka tak perlulah. Tentulah ada berlaku satu di situ, tapi tidak lebih daripada ditahan setakat itu. Maka demikian juga dalam baca Al-Quran, kita melihat contoh yang dikemukakan ini, bahawa raja sekarang dah mengumpulkan semua wanita itu. Dengar saja proaktifly raja pun mengumpulkan semua wanita yang terlibat dan bertanya kepada mereka, apa yang berlaku? Aku dengar ada yang terluka tangannya di rumah Zulaikha dan isteri kepada salah seorang menteri kerana aku. Raja bertanya kepada mereka, sedang sebenarnya dia menunjuk tanya itu kepada isteri Al-Aziz, kerana saya telah terang kepada tuan-tuan adab
yang ditunjukkan oleh Allah di sini, adab seorang Nabi, seperti huraian oleh Abu Su'ud dalam tafsirnya, bahawa beliau merujuk kepada apa yang berlaku ni. Nabi Yusuf tidak mengatakan direct kepada perempuan itu kerana ia membuka aib, padahal suaminya memiliki hak-hak dan juga kebaikan kepada baginda alaihissalam. Ini dan juga dalam masa yang sama ihtirazan min makriha, juga untuk menjaga tipu daya konspirasi yang boleh diatur lagi berikutnya oleh wanita tersebut kerana kedudukannya lebih dekat dengan raja berbanding dengan Yusuf alaihissalam yang baru nak mendekati raja. Maka inilah dia wisdom, kebijaksanaan seorang Nabi yang dapat kita perhatikan. Lalu bila raja bertanya, ma akhatbukuna idh rawatuna Yusuf an nafsi, ini merupakan satu jumlah istinafiyah, seolah-olah dikatakan famadha kana ba'da dhalik. Jadi ini jumlah istinafiyah ni merujuk kepada satu benda yang tidak dinyatakan tapi dapat difahami juga apa yang berlaku selepas itu. Dan akhirnya wanita-wanita itu berkata, qulna hasyalillah ma alimna alaihi min su, kami tak dengar apa pun daripada tentang Yusuf ini melainkan yang baik-baik belaka. Min su, tak ada satu pun benda yang qabih, yang buruk. Jadi min di sini tabiin untuk menunjukkan tak ada satu pun benda buruk yang berlaku padanya. Maka di saat itulah wanita ni terpaksa menjelaskan identiti dirinya bagi mengelak satu hukuman dikenakan kepada beliau. Maka beliau berkata hasal haq. Jadi dalam konteks di sini has maknanya wadaha wa tabayyana. Kata Ibn Qutaybah dalam tafsir Gharibul Quran, keadaan has ini merujuk kepada ittadaha, wadaha, tabayyana. Maka jelas dah sekarang kebenaran yang ada, bahawa dia mengatakan memang Yusuf alaihissalam benar, akulah yang jahat sebenarnya. Jadi kata-kata wanita ini bagi menunjukkan kepada usahanya untuk menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam dan untuk mengatakan bahawa Nabi Yusuf ini tidak bersalah langsung, yang bersalah adalah beliau sendiri. Kalau kita rujuk dalam bahasa Arab, ma khatbukunna ni diambil perkataan khatbun ni menunjukkan perkara penting, ada benda penting berlaku, insiden penting. Dari akar kata yang sama, kalau kita lihat jazrul kalimah datang perkataan khutbah ni berbeza daripada kalam ni kata-kata biasa. Tapi kalau sebut khutbah, maknanya benda yang bersifat khatabah ni dia merujuk kepada benda penting, ada isu penting untuk disampaikan. Sebab itu dinamakan khutbah. Ini magicnya, luar biasanya bahasa Arab. Akar kata khataba ia merujuk kepada satu benda penting yang perlu diberi perhatian. Jadi bila sebut ma khatbukunna, dia tak kata ma sya'nukunna, ataupun dia tak berkata maladhi hadatha lakunna, tak sebut perkataan seperti itu. Maka sebut ma khatbukunna. Khataba ni merujuk pada benda penting. Jadi Yusuf alaihissalam seperti yang telah kita fahami, tidak minta agar raja bertanya kepada wanita itu secara spesifik. Wanita yang menggodanya, Zulaikha itu, Yusuf hanya berkata, tanyalah kepada wanita yang melukai tangannya. Sedangkan wanita yang pernah mencintainya itu tidak melukakan tangannya. Dia yang panggil wanita-wanita ramai-ramai itu berkumpul di rumahnya sampai mereka yang melukakan tangannya melihat Yusuf yang tampil di situ. Namun demikian, riwayat ini diketahui bahawa dia pun hadir dalam proses pemeriksaan itu, dalam proses pertanyaan itu, sesi soal jawab itu. Dia termasuk dalam golongan wanita ramai-ramai ketika raja itu bertanya. Maka para wanita yang ditanya itu cuba cover Zulaikha nampaknya. Mereka tak mempersalahkan Zulaikha. Boleh jadi kerana takut. Bukankah dia ni merupakan isteri kepada menteri besar? Atau boleh jadi kerana menjaga persahabatan dengannya. Dah tahu dia tersilap. Kata hasyalillah ni telah pun kita bincangkan dalam ayat 31 yang lalu. Iaitu dia menunjukkan kepada penyucian Allah yang terbit daripada mulut mereka ketika melihat ketampanan Nabi Yusuf dan keluhuran budi bicaranya, kualiti yang ada padanya. Maka lagi sekali keluar perkataan itu bagi menunjukkan kehebatan yang ada pada syakhsiah satu manusia yang sangat dipuji dan dipuja oleh mereka, itu Yusuf alaihissalam. Jadi kemudian dapat kita lihat wa anallaha la yahdi kaidal khainin. Allah SWT tidak meridai tipu daya orang yang berkhianat. Jadi ramai ulama memahami ayat ini sebagai ucapan Nabi Yusuf alaihissalam. Al-Imam Al-Bukhari sebagai contohnya dalam Nazmud Durar mengatakan bahawa ayat ini seakan-akan menyatakan setelah utusan raja kembali untuk Nabi Yusuf dan menyampaikan kepadanya tentang dua persaksian berkaitan dengan kebersihan namanya itu, maka Yusuf berkata demikian itu, iaitu sikap aku tetap berada dalam tahanan ini sampai jelas kebenaran adalah agar dia, iaitu suami kepada wanita itu, wanita yang merayu aku itu, mengetahui sungguhnya aku tidak pernah mengkhianatinya di belakangnya, baik pada isterinya ataupun wanita-wanita yang lain. Anilam akhunhu bil ghaib. Aku supaya raja dan juga menteri kanan yang besar ini, Aziz Misr ini, mengetahui bahawa aku tidak pernah mengkhianatinya secara diam-diam.
dan ini merupakan satu dosa besar yang dilarang. Dan saya telah jelaskan kepada tuan-tuan dosa-dosa besar ni antaranya antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqa, antara dosa besar syirik kepada Allah. Yang kedua, antuzani bi halilati jarik, berzina dengan isteri seseorang lelaki yang kita kenal rapat, itu merupakan dosa yang nombor 2 besar di sisi Allah SWT. Yang ketiga, antaqtul waladak, membunuh anak kamu kerana takut tak cukup wang untuk membesarkannya. Ini tingkatan dosa-dosa besar. Boleh kita lihat dalam kitab contohnya Al-Kabair oleh Al-Imam Az-Zahabi, bahawa tingkatan dosa besar itu dalam bab zina pun ada skala-skalanya yang tersendiri. Muslim-muslimat rahmati dan dikasih sekalian, ini merupakan satu bentuk ta'rid. Ini adalah satu bentuk ucapan yang tidak langsung, ta'rid bil aziz haitsu sa'adaha ala habsihi ba'da an alima bara'atahu wa nazahatahu. Bila Nabi Allah ini menyatakan wa anna Allah la yahdi kaidal khainin, Allah tidak meridai, tidak memberi hidayah kepada orang yang melakukan khianat. Ini secara tak langsung merujuk kepada Aziz balik semula, kerana menteri itu mengetahui Nabi Yusuf tidak melakukan buatan itu kepada isterinya dan tidak pernah keluar daripada dirinya, terbit daripada dirinya sebarang buatan yang meragukannya, tetapi dia tetap memenjarakan Yusuf. Maka di sini Nabi Yusuf menyebut secara tak langsung, menyebut dalam bentuk kiasan, dalam bentuk satu kata-kata yang tidak bersifat direct, bahawa perbuatan menganiaya orang seperti masukkan orang dalam penjara seperti itu merupakan buatan khianat kepada negara. Kerana ia merupakan la yahdihim fi kaidihim hatta yuqi'uhu ala wajhin yakun lahu ta'thir yasbut bihi wa yadum wa idha kana min qawli Yusuf fa fihi ta'rid. Ini adalah kata-kata Nabi Yusuf sebenarnya, seperti dipilih oleh Imam Syaukani bagi mengingatkan si raja bahawa ada berlaku penganiayaan terhadap orang tak bersalah, dan ini adalah sifat khianat oleh Aziz Mesir itu. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, jadi melihat ayat ini merupakan ucapan Yusuf berarti memutuskan hubungannya dengan ayat yang lalu yang merupakan ucapan dan pengakuan wanita ini yang mencintainya. Ini seperti disebut Imam Biqai. Tapi menurutnya ucapan yang mengandungi hikmah yang demikian dalam itu tidak mungkin diketahui oleh wanita tersebut, bahkan tak diketahui kecuali Yusuf AS. Jadi sudut logik ayat ini, kata Imam Biqai, ia memang merujuk pada kata-kata Nabi Yusuf yang sangat bijak dan dia bukan kata-kata orang lain. Jadi Imam Qurtubi pula menyebut dua pendapat tanpa menguatkan salah satunya. Pertama, pendapat yang mengatakan ayat ini ucapan wanita yang merayu Yusuf AS, seakan-akan dia berkata, aku mengakui kebenaran dia, mengetahui bahawa dia tidak akan mengkhianatinya dengan berbohong, dan aku juga tidak menyebut sesuatu yang buruk berkaitan dirinya padahal dia tidak hadir bersama aku. Jadi seterusnya Imam Qurtubi mengatakan wanita itu berkata dalam ayat berikut, aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, memang aku menggodanya. Kerana itulah, kata Imam Qurtubi, wanita ini melanjutkan dengan berkata, sungguhnya Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang. Boleh pakai juga pandangan oleh Imam Qurtubi ini. Pendapat kedua yang dikemukakan oleh beliau, bahawa ayat ini menggambarkan ucapan Nabi Yusuf seperti yang telah saya terangkan tadi. Jadi kata Imam Syaukani dalam tafsir Fathul Qadir, tidak mustahil dalam bahasa Arab yang merujuk kepada mana-mana uslub sekalipun, termasuklah Al-Quran penggunaannya bila membawa cerita daripada seorang dan kemudian ada apa yang kita namakan sebagai seolah-olah ada ayat yang datang dari pihak lain yang sedang kita sebut bahasa menyampuk untuk menambah satu ucapan yang sedang disampaikan. Mungkin juga berlaku demikian, kata Imam Syaukani. Lalu ini adalah pendapat yang beliau pilih, bahawa ayat yang merujuk kepada dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib, itu adalah untuk dia tahu aku tidak mengkhianatinya di belakang beliau. Ini adalah kata Nabi Yusuf AS. Itulah pendapat kebanyakan para ulama, walaupun ayat sebelumnya menunjukkan perkataan itu daripada wanita tersebut, daripada Zulaikha. InsyaAllah saya akan mulakan melanjut perkara ini yang kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.